Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala surat 38 dah. Jadi kita bicara minggu lepas berkenaan dengan asas ibadat kita, iaitu berkenaan dengan bersuci. Bersuci ni penting. Penting tak betul ni? Sehebat-hebat ibadat ialah semaya. Kalau bersuci tak betul, maka semaya tidak sah. Haji dia tidak sah, umrah pun sama juga. Jadi apabila kita nak pergi haji, nak pergi umrah, nak pergi Mekah, biasa kita duk bincang bab cara pelaksanaan haji dan umrah. Asas berkenaan dengan bersuci kurang diperbincangkan, kurang termasuk dalam perbincangan. Dah kurang diperbincangkan tu. Dia ada satu siri, dua siri saja. Sebenarnya merasa mana hak ni kena lebih lagi daripada siri-siri yang lain. Jadi terutama sekali dalam urusan basuh pakaian yang kena najis, kain ihram dan sebagainya. Kalau tak betul, haji tidak sah. Jadi malam ni sambungan kitanya dalam kitab kita ni, air tu ada 4 bahagi. Pertama, air yang suci lagi menyucikan. Iaitu air yang pertama ni, air yang suci. Suci dengan maknanya bersih. Lagi menyucikan maknanya dia tu boleh membersihkan yang lain. Dia tu bersih dah diri dia, dan dia boleh membersihkan yang lain, boleh menyucikan yang lain. Kalau hanya diri air dia tu bersih saja, dia tak boleh membersihkan yang lain. Banyak dia bersih tetapi tak boleh nak membersihkan yang lain. Nak basuh najis tak boleh, nak ambil air semaya tak boleh, nak mandi hadap besar pun tak boleh, nak sirai pakaian untuk nak semaya pun tak boleh. Mana di antaranya air minuman kita. Air minuman yang ada perasa. Susu, Milo, teh, apa ni, orange. Nescafe ke, Nestle ke, semua hak ni dia suci, bersih, tapi nak guna untuk bersih yang lain tak boleh. Minum tak apa. Tapi air yang kita nak bersuci bab najis ni, dia pertamanya dia tu suci, bersih, dan dia boleh menyuci, dia boleh membersihkan yang lain. Air ni dinamakan iaitu air ni dinama air yang mutlak. Mutlak, maksud mutlak di sini air yang bebas daripada Arab betul, daripada qaid, qaf, ya, dal. Melayu kata mana air yang tiada kaitan.
Qaid tu bahasa Arab, kait bahasa Melayu, berkaitan. Sebenarnya Melayu tu ambil daripada bahasa Arab dah. Tapi jadi Melayu, Arab sebut qaid, kita sebut kait. Tidak ada kait mengait. Arab tidak ada qaid mengqaid. Dia beza qaf. Ka qa. Ada beza sikit ya. Air yang mutlak ni air yang bebas daripada kaitan. Kita pergi lagi. Bebas daripada qaid yang lazim, yakni qaid yang tetap, iaitu kaitan yang tetap. Bebas daripada kaitan yang tetap, iaitu seperti gini ya, kita bicara air yang mutlak ni, air yang sunyi daripada qaid, air yang bebas daripada qaid. Maknanya apabila kita sebut air saja, tidak semesti kena sebut di ujung. Kalau air yang kalau kita nak dia mesti kena sebut pada hujung, lepas pada air ni tak boleh buat bersuci. Mana-mana air yang kalau kita nak dia, kalau tak sebut perkataan yang lain lepas daripada perkataan air, tak sapa matlamat. Supaya kita nak minum teh, kita boleh domos sebentar lagi. Kita suruh anak ke rumah buat air. Nak minum air, air. Nak air secawan, dah ke mana? Dia tu baik apa? Dia akan tanya nak teh ke Milo. Terpinga-pinga dia. Maknanya kalau kita lepas daripada sebut air tu, kena sebut perkataan lain baru sampai pada motif matlamat, maka air ni tak boleh buat suci. Kalau kita nak minum, biasa kita minum teh O semua. Tiba-tiba rumah buat teh O, tapi malah tu hati kita nak Milo. Tak ada masalah. Kita nak Milo, dia tu teh O. Pasal kita sebut air, tu salah dah sebenarnya. Kalau kata nak Milo, dia tu teh O, mana sabarlah. Pasal sebut perkataan air saja, biasa tanya, air gapo? Nak air gapo dia tanya. Kalaulah lepas daripada perkataan air ni, mesti kena sebut perkataan. Kalau tak sebut, tak sapa matlamat, orang tak faham. Maka air ni tak boleh bersuci seperti air yang ada perasa, yang ada perasa ke perisa makanan, minum ke. Air ni tak boleh orang Milo ke apa. Tak. Yogurt ke, apa nama, ikutlah air buah ke apa nama, semua tak boleh bersuci. Pasal kalau tak sebut perkataan lain, air Milo, orang tak akan faham gapo kita nak. Air Milo, makna air ni ada sebut yang tetap, ada kaitan yang tetap, ada perkataan yang tetap. Kalau tak sebut perkataan tetap, tak sapa matlamat kita nak. Ada pun air mutlak ni sebut air saja. Air yang hak untuk bersuci ni, air yang mencukupi dengan panggilan air saja, tak perlu kepada yang lain. Kalau kita sebut maknanya yang lain lepas daripada air itu sebagai tempat air, tak apa, air telaga, air sungai. Hak tu orang panggil bukan kait yang lazim. Kalau agama kita nak air steamboat, nak air steamboat, nak air seberdi, dia tak boleh sebut nak air telaga seberdi, nak air paik seberdi, tak boleh sebut lah tu. Kalau sebut di belakang perkataan air itu sebagai tempat, tak apa. Tapi kalau sebut, tapi makna sebagai tempat, bukan tak sebut tempat, tak ada masalah. Biasanya kalau kita pergi muhorang minta nak air secawan, dia akan tubik air masuk kita. Air masuk.
Dia tak tanya nak air telaga ke tak, itu biar air masuk kita. Padahal kita ambil air telaga, nak air pahit ke tak, dia tak akan tanya dah, tapi air masuk. Air hot pesen ni boleh bersuci. Kalau kita pergi kedah order nak milu segala, air milu hak ni tak boleh bersuci. Pasal kita sebut perkataan yang tetap lepas daripada sebut perkataan air. Kalau kita tak sebut perkataan tetap lepas pada air, sifat air tu orang maknanya tak sapa matlamat kita. Sebut air milu, sapa matlamat. Orang nak buat dia faham air yang diorder tu adalah air milu. Dan air telaga. Gini yang mana ayat dah. Air semua hak ada perasa tu tak boleh berlaku. Air buah tak boleh berlaku. Seni. Air hak boleh melepas, air hujan, hak tu lepas langit boleh berlaku. Air hujan, air salji, air embun boleh berlaku. Air hak keluar pada bumi boleh berlaku. Telaga ke, air laut ke, sungai, semuanya boleh. Air buah-buahan, air tumbuhan tak boleh. Air tumbuhan ni, air gapo. Kadang-kadang kita kampung ni, hari tu orang tanya air gapo, ingat air tu dia bawa. Dia kata air akapelah, dia kata. Ingat air 100 plus. Akapelah. Minum tawar tak asal mani. Hak ni pun tak boleh juga. Dan lalai, ada orang potong parah akal tu biar air. Tak boleh buat bersuci, tak boleh wuduk juga. Ni kalau ada kejelas tanya dah. Iaitu air mutlak ni seperti air hujan atau air sungai, hujan, sungai, laut. Pak kita air embun pun tak banyak mana. Kalau salji tak ada pak kita. Mana air mutlak ni contoh seperti air hujan, air sungai, seperti ada lagi lah. Air telaga, air mata air laut. Maka sah dikatakan air jua. Sah dikata, yakni dikata yang dipanggil air sahaja. Macam air telaga, air sungai, memadai dengan panggil air saja. Nak ambil air seberdi, dia kara daripada sungai, tak perlu sebut air sungai. Nak air telaga, nak air seberdi, tak perlu sebut telaga. Nak air laut seberdi, tak perlu sebut air laut. Air ni boleh buat suci. Air, kalau kita sebut perkataan sifat air tu, kalau sifat yang tetap tak boleh. Kalau sifat sebagai tempat ambil air tak apa, gitu. Dan sifat tetap tu makna panggilan air milu. Ada, tak boleh lah. Sah dikatakan air jua dengan tiada disebut akan hujan atau sungai. Kita ambil sipai hujan, ambil air seberdi, kita sipai. Negara kita ni hebat air Kelantan tu, utamanya Kelantan Terengganu. Kalau Selangor nak kata telaga apa kita tak boleh. Bahasa sungai dia kotor, telaga pun jadi meresak masuk air sungai. Batu krisis air pak dia tu tak selesai dah. Di negeri Sabah dia kata semenjak saya lahir begini semua duduk pungut air sungai. Berapa puluh tahun umur dia. Tapi kalau macam negara Kemboja, setiap rumah boleh kata ada tempayan besar berlaku, payah besar. Boleh mandi dalam, besar payah, tinggi sengunjung, besar lebih pasal depo. Dia bubuh pai air situ, pala pai. Tak di selori atas. Ini satu benda yang baguslah. Bila nak guna air, dia buka. Kalau bersekadar basuh kaki sebulan tak habis payah dia tadi. Wak mandi pun boleh dengan air dia tak ada. Kita ni tak ada masalah hujan ke hujan. Pasal kita ni banyak air dia negara kita Malaysia ni, Kelantan, Poja, Saidua banyak tak. Kalau di Kemboja ni dia tanam padi sekali setahun. Bergantung kepada air hujan sahaja.
Itu negara dia. Kita berapa kali setahun, ada yang 3, 4 puasa pun ada dah. Benih-benih lah, wallahu a'lam. Okey, lesab tu dulu. Kedua, daripada jenis air, hak tadi alat bersuci, air yang diguna pakainya air mutlak, air yang mencukupi perkataan air saja, tak perlu sebut sifat air. Kalau ada sebut sifat air, milu ke apa, hak tu tak boleh. Kedua, air yang suci, air itu bersih, lagi menyucikan. Dia boleh bersih yang lain, mana boleh ambil semaya, boleh basuh najis, boleh sirai kain nak kena najis. Supaya tadi juga, tetapi makruh memakai. Kita boleh bersuci, awak basuh kain, awak ambil semaya, tetapi makruh dilarang memakai mengguna ia pada badan. Tak boleh guna pada badan. Dia boleh bersih, boleh, tak masalah. Ambil semaya pun jadi, majunuk pun boleh, basuh najis pun boleh. Tapi makruh kita guna, dilarang kita guna, tak berdosa, makruh. Ditegur kita guna. Diguna, dipakai pada badan, ambil air semaya, mandi dan sebagainya. Dan tiada makruh jika basuh kain. Buat basuh kain tak apa. Walaupun makruh kita guna pada badan, nak basuh kain, nak basuh latar najis tak apa. Maka air yang iaitu air hak ni air yang terjemur. Baca gitu, air yang terjemur, yakni yang dijemur. Air yang terjemur, baca gitu, air yang terjemur pada matahari daripada bijana, daripada bekas yang menerima tukul. Tukul yakni daripada bekas yang menerima tukul. Ni baca tawakal tu baca tukul. Gapo benda? Senegak bekas yang diperbuat daripada logam. Logam lah. Dia kena tukul belakang, nak ketuk kau kena buat dia tu. Maka macam plastik. Terutama sini macam besi lah, beldi besi. Lah ni beldi besi duk mana India mana jual? Tak ada beldi besi dah. Hari tu gak seholah beldi besi. Tak tahu sekali orang noi ketuh. Awak aku tak boleh bawa beldi plastik ni. Tu dulu. Lah ni tak ada belakang dah. Mesej ketuh pun tak ada gimana jual ke Bangladesh ke mana. Tu. Bekas yang tukul diperbuat daripada logam lah. Daripada besi. Apa lagi? Perak. Perak dok ni apa nama ni, temaga. Terutama sekali besi lah. Kita sebut bekas yang diperbuat daripada besi. Maknanya ada air dalam, dan air dalam bekas besi itu seperti baldi ke besin ke, kena panas matahari, terjemur, kena panas matahari. Hak ni makruh kita guna air ni. Wak ambil semaya tak apa, cuma makruh. Makna makruh ni, dia bila sebut makruh ni, dia lawan bagi sunat, bukan makruh tu haram. Makna ditegur dengan maknanya syarak tak galakkan kita guna. Makruh di sini maknanya air semaya itu sah. Yang panggil makruh aridi, makruh yang baru. Bukan benda ni keji pada asal dak, maknanya tak digalakkan guna. Pasal apa tengok ada ke tak? Tapi di sini pengarah dia tak sebut. Kalau ada tak apa, taulahkan lagi. Pasal apa? Kalau bekas diperbuat pada besi ni, kalau terjemur panas matahari, nanti kita baca habis sikit lagi lah. Pada bijana yang lain, pada bekas yang lain daripada bijana, yang lain daripada bekas. Ada orang tu ada sebut bejana, bekas lah. Yang lain daripada bejana emas dan perak. Kalau dalam emas perak tak apa, bekas.
Mana tahu kita nak kaya ke datang. Dah susah sangat. Kita senang ke datang berdi ke gayung ke mah belakang senduk sodek ke lagi ke. Buat tangga daripada mah ke. Mana tahu kita nak tandingi Raja Bakok. Raja yang paling kaya dunia Raja Bakok lah. Semua peralatan perabot rumah dia daripada emas belako. Katil, mari, semua emas belako. Kita lagu mana? Emas belako dia, kaya. Kalau sumber pendapat tak sebelah mana, tapi di antara dia nombor satu terkaya dunia. Raja dan sebab. Dan senarai Raja Brunei itu antara Raja Saudi dengan dia lah. Biarlah ke dia, takkan nak ukur, biarlah. Tak nak kira nak wayak. Maknanya kalau bekas diperbuat daripada emas perak, ada ideal kita letak tengah pan. Hak ni tak apa, sebab emas dan perak ni dia tak ada benda-benda dia tak ada karat. Emas perak ni kalau macam besi, maknanya kalau panah, kalau tamu besi berdiri lama ni, karat tubik apabila kena matahari. Karat tubik dia akan timbul duduk di permukaan beldi. Muka beldi, sebab tu tengok dulu kalau beldi nak buruk dia nampak berleming di atas permukaan, ada karat mari tu. Air pun adalah mengandungi karat-karat. Apabila kita guna dia menjadi penyakit kepada kita. Besi masuk dalam liang romo kita dan sebagainya. Itu agama tak benar. Tapi berdosa tu tak. Cuma nak ayat kata air itu makruh kita guna pakai. Emas perak tak apa. Dalam emas bekas perak tu. Daripada emas daripada emas perak tak apa. Maknanya emas dan perak pada negeri, kalau boleh emas dan perak, koma ayat. Hak kata tu air yang terjemur matahari pada bekas yang diperbuat daripada besi, terjemur tu pada negeri yang panas, lagi panasnya. Maknanya negara yang bersangatan panas suhu dia. Kawasan Khatulistiwa lah. Malaysia ni kena ke musim panas sebelum pada hujan ni, panas sungguh. Sampai ke 32 darjah. 32 negara kita ni tak sebelah mana lagi. Arab Saudi 45 darjah tu biasa. 45 darjah. Ni musim panas, saifi, musim panas boleh 3 ni. Dia boleh 2 3 daripada musim saif, musim panas. Dan Mesir bersama. Panas tu sampai pada darjah 50 darjah pun ada. Saudi kalau sampai 50 darjah, istihar coti, hijau, sekolah coti, musim panas sangat. 50 lebih pun ada. Kalau macam di pada pasir, ada gurung-gurung 50 lebih pun ada. Dan ingat masa Mesir dulu, kalau musim panas, orang-orang Badui duduk di Aswan, dekat dengan Yaman mana tu, Sudan, dekat Sudan, ramai yang meninggal, mati. Pasal apabila panas kuat ni, maknanya oksigen tak ada. Oksigen tak ada. Lepas tu kalau ada penyakit jantung popok kita, tak segilah negara panas ni. Amo ingat masa amo duduk di Jordan dulu, perjalanan di Teluk Aqabah tu, memisah di antara Israel dengan Jordan. Amo duduk situ, jalan tata ni tak lembut, tak jadi lembut tengah hari, turun nyok tak ni panas tak panas, bahaya panas sehingga hangit bang. Nak menapah ni tak ada ruang. Amo ingat lari, amo naik masuk di taksi so pergi cepat-cepat, tak padas, tak erok kita. Dia tak erok kalau kita orang Malaysia ni tak erok duduk. Mata kita tu beralung nak tengok orang pun tak boleh. Beralung nampak macam air belakang. Tu panas 50 darjah lebih. Lari tak duduk kita. Kalau ada aircon pun tak padai aircon. Kuat mana pun tak padai. Tu nak bayarkan negara yang terlalu panas. Okey. Kemudian pada negeri yang terlalu panas, sama ingat kalau Malaysia sendiri pun macam bila 2 3 pun termasuk bab panas dah lah. Karat dah naik di atas dah. Gitu. Tapi kita ni kalau macam bola-bola
Bulan 10, 11 tak apalah, kita menurun dah, tak apa. Tapi kat mana-mana kita tak segunalah kalau terjemur. Kalau negara kita pun tak payah dah. Pasal kita ni termasuk negara yang panah dah. Kemudian demikian lagi air yang sangat panas yang dipanaskan di atas api. Air yang kita masuk tu tak boleh guna juga bersuci. Kalau air tu maknanya suai, kita wak mandi, ambil semai, tak apa, suam. Tak masa sejuk, musim banjir ke, kita nak guna air suai, tak apa. Tapi jangan panas lah. Suam tak apa. Tak nanti ke air terjemur, air panas pun tak boleh. Dan dia sebut di sini, daripada atas api atau air yang sangat sejuk, air dalam peti, ambil air semaya. Mungkin juga panasan kita dah, tapi tak sampai kepada kena mandi dengan air batu gitu. Tapi di Saudi ni, kalau orang kena demi panah di Arafah, ada setengah berkesihatan ambil pergi sumak dalam bekas air batu. Bekas batu besar pun dia tak ada lagi tu, segar batu nak ayah. Bukan aku rumput lebih lama dak berkudak, bom masuk le tu. Pak tubik segar. Panah dah demi panah. Jangan buat gitu, muka buah anak kita lebih. Sangat sejuk tak boleh. Pasal apa? Air yang di panas dengan api atau air sejuk tak boleh. Air sejuk tu kerana adalah keduanya, air yang panas, air yang sangat panas, air yang sangat sejuk itu ditakut barangkali tiada ia merata-ratakan membasuh. Boleh jadi tak rata basuh, dia panas. Bimbang nak kena, nak setuh kulit mungkin jadi netu. Bimbang mungkin tak rata atau sejuk sangat. Ambil air deh. Maknanya mungkin kita ni nak perata tu sejuk. Ada tempat tak rata mungkin. Pasal tu makruh kita guna. Kalau negara sejuk, Malaysia ni taklah mana. Kalau suhu darjah sampai kepada 0 darjah Celsius, kalau kita guna air yang sejuk, tak payah guna air dari peti. Air pahit tak apa dah. Air kita tak dari berdi betul. Ambil air semai pagi, kita gonyah muka kita, tangan tak jalan. Mana tarik tak boleh, jadi melekat. Air kita melekat. Dia beku sungguh. Depan tangguh tu kada air lekat jadi air batu depan tangguh. Yang ni negara sejuk ni. Kita ni negara sejuk dia kan kecil kita. Okey, kemudian bimbang takut tak rata. Dan demikian lagi, begitu juga mandi junub. Dan demikian lagi air pada diar, pada kampung-kampung negeri gapo tu? Tamu, biarlah tak ngerpai tu. Dan air telaga Barhut. Ni bukan pak kita berlakon tu. Dan air yang ditaruh sihir. Ni kita bincang mengerpai dah. Air taruh sihir ni air yang orang japi sihir. InsyaAllah mengerpai tu bincang tu. Jadi pada mengening hamba pilih satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau minggu lepas hamba bincang hakul jari, hak kejiranan. Ingat tak? 8 semua minggu lepas. Kalau ingat 4 pun tak apa dah. Hamba tak boleh dah mulai niat tu. Kita pilih hadis lain pula. Jadi Ani bin Umar radhiyallahu anhu, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Rawahu Tirmizi. Kata Nabi sallam, uzkuru mahasina mautakum. 3 patah saja. Uzkuru
mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Campur jadi ne semua. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kita ni manusia, hidup kita ni pakai nyawa. Pakai nyawa. Duk mana nyawa kita? Kita ni, kita memang kita ada nyawa, wajib ada nyawa. Tak ada nyawa mati, duk mana nyawa kita? Dah lama kita ada nyawa, duk mana nyawa kita? Kalau kau tak boleh jawab, memang hebat. Tak ada lagi orang boleh jawab. Nyawa duk mana nyawa kita ni? Mikir betul. Ada kata duduk di kepala, pasal pecah kepala mati. Ada katanya duduk di dalam kawasan ni, dalam dada kita ni. Lepas tu kalau orang kena tikai tembok dada, cepat mati. Pun tak garanti juga. Nabi SAW ada orang kafir akan menyoal Nabi. Kalau Nabi tak boleh jawab, dia akan jatuhkan maruah Nabi, permalukan Nabi di khalayak ramai. Muhammad, kamu ni satu ketika nanti akan disoal di mana ke ruh, nyawa. Kalau soal dengan perkataan tu di mana nyawa, menjawab kulir ruh min amri rabbi, nyawa tu kerja Allah. Kamu tanya aku, mu pun tak tahu dari mana. Aku pun tak tahu. Sebab itulah tidak semestinya. Dia tahu, ingat sedap nanya-nanya kita tu, ingat dia tahu, kadang dia pun tahu juga. Tak tahu kerja Allah Subhanahu Taala. Penting nyawa. Tak tahu dari mana kita ni. Tapi ada. Nyawa ni masuk apabila kita berumur 121 hari. Allah Ta'ala tiupkan roh, masukkan nyawa dalam badan. Dalam perut muk tu ada dah nyawa kita. Dan kalau kita pergi hospital, ada dah nadi, jatuh meruk dah. Lama duduk dalam perut, tubik pun nyawa ada lagi. Hak mati sekira lah gugur tu. Ada lagi kita sekarang ni. Bila kau nyawa akan tubik daripada badan, tak ada siapa dia boleh tahu juga. Mati pun tak boleh tahu. Itu rahsia daripada Allah. Malikul Maut sendiri pun yang ambil nyawa, yang akan menyawa, dia tak tahu kita nak mati bila. Cuma pada sampai ketika dimaklumkan kepada Malikul Maut, ambil nyawa ni, mari ambil kota. Tak, pergi orang tu, tak payah alamat, dia tak tukar alamat. Mari cari jumpa belakang. Pada rumah jalan tu Allah kecil lorong. Siapa juga Malikul Maut. Cari. Nyawa ni benda betul, benda besar dari hidup kita. Tubik, maka matilah kita. Maka kita ni akan disebut oleh orang hidup, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Apabila seseorang itu mati, kata Nabi, sebutlah kebaikan-kebaikan dia. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan si mati. Kenang-kenangkanlah, sebut-sebutkanlah kebaikan orang mati itu. Tapi nak sebut kebaikan orang mati itu, mestilah orang mati itu buat benda baik masa hidup. Kalau orang mati itu buat benda tak baik masa hidup, takkanlah kita nak sebut kebaikan si mati. Kadang-kadang kita nak sebut kebaikan si mati, nak mencari mana kebaikan yang dia buat. Susah nak jumpa kebaikan-kebaikan dia. Sebab tu kita sekarang ni, sekiranya kita mati, apa yang orang nak sebut kebaikan kita? Apa nak sebut kebaikan kita? Semuanya kekurangan. Semacam tak rajin mana. Orang nak sebut arwah ni rajin mari sembahyang tak juga. Berzikir tak rajin mana. Sekiranya kita mati, orang nak sebut arwah ni rajin berzikir. Tak juga. Rajin baca Quran. Tak juga. Sehingga apabila kita mati, orang nak sebut
orang nak kata mula ni rajin baca Quran. Tak juga. Gapo kitanya? Bersedekah pula. Kita ni kedekut. Sehingga kalau kita mati nak kata arwah ni rajin bersedekah. Tak juga. Gapo kebaikan kita buat? Tolong anak yatim. Pasal apa penting sangat rekod apabila kita buat kebaikan masa hidup, apabila lepas mati orang sebut kebaikan kita buat. Kan disebut dalam hadis lain, apabila siapa 40 orang mendengar berita kematian seorang, orang pakat kata arwah ni orang bagus, orang berjuru, orang soleh, menandakan si mati orang baik. Tak kena paksa-paksa untuk nak menyebutkan kebaikan arwah. Arwah ni rajinlah, siapa majid ikut nampak cuma dia buai belaka. Tandah tu bubuk ngatuk siuk umpamanya. Tak, zikir rajin, tolong orang rajin, baca Quran rajin. Kalau ada tahap ni, alhamdulillah. Kalau dengan orang nak cari kebaikan kita ni, habis-habis kering, habis cara nak cari kebaikan kita tak ada. Ni na'udzubillah. Tak, na'udzubillah min zalik. Bimbang, takut kita tidak tergolong di kalangan orang baik. Pas kita buat amal ni bukan nak tunjuk ke orang. Aku nak tunjuk ke orang, tujuan nanti apabila aku mati, orang sebut kebaikan. Tak perlu. Lepas tu sekarang ni, apa kebaikan yang orang akan sebut, orang akan kenal lepas kita mati, kebaikan kita masa hidup tadi. Tapi percayalah, kalau antara puak kita ni, puak kita rajin jemaah, rajin berjemaah, InsyaAllah akan dikenal arwah ni rajin sembahyang jemaah ni. Rajin berzikir, rajin berdoa, rajin baca Quran. Jangan rajin mari raya saja sudah lah. Rajin mari raya. 2 kali raya apa? Tak ada lah. Tak tahu ayat apa tu malakot orang. Sebutlah kebaikan. Mula ni enggak mula ringin tangan, ringin tulang orang panggil. Dia tak syarat benda kau orang tolong dengan tenaga pun ya juga. Makna kalaulah si mati itu dikenangkan kebaikan lepas kepada kematian, ini petanda orang baik. Nabi sendiri suruh sebut makna puji kebaikan orang mati ni. Kalau si kebaikan dia buat pada masa hidup dulu. Dah ikutlah AJK masjid ko, Tok Email ko, Tok Bila ko, Tok Siuk ko, atau siapa-siapa saja, kalau dikenal ke lagu ni, alhamdulillah. Tapi ingat, hamba Allah yang rajin masjid, ada yang mati, hamba pernah cerita dah, mati tengah semaya, mai sunat. Itu depan hamba sendiri. Nak memorik, hamba semaya sunat belakang dia, ada depan hamba. Rakaat kedua, lepas sami Allah medah, dia bukan turun ke depan, dia tu gelosa turun ke belakang, meletak dah. Meletak. Hamba sudah pergi tengok. Tak ada gapo dah, selesai dah. Mati dah. Mati. Ni tak ada, kata mulah ni tak keburukan, tak ada. Kata mulah ni orang paling rajin. Tak subuh lagi dia sapa dah. Dia yang buka pintu masjid. Tu email tak sapa lagi. Hujan tak hujan, dialah dengan isteri dia sapa semua. Tak kira hujan kata basah tak basah, sapa semua dia. Nah, dia naik bersikap ya. Orang tua ni bersikap ya. Kita motor ada, kereta ada. Setengah tu lori pun ada. Nah, habis cara dah. Payung macam-macam ada, baju hujan, tak ada. Maknanya kata Nabi sallam, sebutlah kebaikan si mati di kalangan kamu. Sebutlah. Nah, insya-Allah kalaulah ada kebaikan, kalau orang dengar kematian, orang sebut lepas pada inilah Allah dia mati, rajinnya dia tu, rajin ibadat, rajin tolong orang. Makna tidak dipaksa-paksa, tidak disuruh. Bahkan mati dia tadi, orang panggil merupakan kehilangan pula mati dia tadi. Nah, mati orang panggil satu kehilangan. Rasa sepi. Orang baik mati tadi. Baik. Tu sukalah apabila kita cerita orang baik masa hidup. Lagu mana kalau orang mati tu jahat? Ada kita ni.
Sebut orang tu mati dah. Siapa dia? Orang tu. Anak orang tu ke? Rumah kata, Allah, mujurnya mati, dia kata. Mati tak apa lagi, sebutnya mujurnya mampu. Mujurnya mampu, kata Allah. Kalau tidak, orang pun tak lekat, dia kata. Tak ada lah kampung kita ni. Hak curi ke apa mati dia. Tu na'udzubillah. Maknanya ada setengah orang, mati dia tu orang mujur pula. Mati tu mujur. Tu tak salah. Na'udzubillah min zalik. Orang pun benci. Kalau tanda tu benci yang kematian, maka si mati tu amat-amat menakutkan, tak baik. Tak baik. Maka Nabi sebut wakufu an masawin, dan kata Nabi sallam, dan jauhilah kamu daripada menyebut kejahatan si mati. Kalau si mati tu jahat, tak payah cerita ke orang lah. Si mati ni tak ada orang paling jahat dekat kampung ni, curi motor, kereta, wanyo. Wah, 5 kasturi, 5 lipis, habisnya curi belakang, kokok belakang. Pesen pakai pokat kokok, ikut sakut kokok belakang. Itik tak ada besar, ayah tak ada besar. Habis. Kambing orang pun tak ada besar. Mujurnya mati. Mati tak apa lagi, mapuhnya berat. Kasarnya bui. Tahulah dia jahat, cukuplah. Takkan dia mati tak nak jahat lagi. Nabi tak larang memaki, menyupuh si mati yang jahat pada masa hidup. Tapi kita tak buat hati lah. Pada somak mati, Allah, mujurnya mati, Allah, jangan. Sebab dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis lain, la tasubbul amwat. Jangan kamu maki hamun orang yang telah mati. Jangan. Salah pula kita maki hamun. Biarlah dia jahat pun. Nak kutuk jangan bobo. Jangan duk maki je. Ingat-ingat sudahlah. Kadang-kadang kita ni maki sebab peribadi orang. Dia tu jahat. Pok dia tak ajar gini. Jangan. Pok mana nak anak tak baik walaupun pok tak baik. Anak-anak ni ujian, cubaan. Sebab tu kalau kita menghinakan orang, sampai ke tahap menghina, bimbang takut Allah hantar kita balik. Anak dia pok tak ajar, pok bengong, pok tolong. Biasa gini. Bimbang Allah uji kita. Sebaliknya apabila kita dengar kejahatan seorang, kita ingat di hati, biar rasa ngeri. Allah tak sihnya aku lagu ni, tak sih. Tak, bimbangnya, risaunya aku, mari pada aku, na'udzubillah min zalik. Biar ada perasaan bimbang. Jangan, kata Nabi, jangan kamu maki hamung. La tasubul amwat, orang-orang yang telah mati. Pasal apa? Tak payah maki. Fa innahum qad afdauta bima qaddimu. Dia sekarang ni telah menerima balasan Allah di dalam kubur. Dalam kubur ni, kalau si mati itu masa hidup dia tak pada Allah, nampak dia tanah tapi raudatun min riyadil jannah. Kalau dia ahli yang baik, maka dia berada satu taman daripada taman syurga. Tapi kalau si mati ni orang jahat masa hidup, wa hufratun min hufrinar, lubang dia masuk, itu adalah sebahagian daripada lubang neraka dah. Azab dari kubur. Cukup dah maki amal orang pada-pada lah. Hadis yang kita bincang malam ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dah. Berhenti kat dulu. Mau buka soalan seminit dua kalau ada. Bagus sungguh, faham berlaku. Dah. Tak apalah, okey. Kita bincang depan. Kita ni ada 2 minggu lagi dah nak puasa dah kita ni. Tengoklah. Malah last sekali dekat nak puasa kita bincang bab puasa dah. Kita halusi sikit bab puasa insya-Allah. Minggu sekali lagi lah. Minggu depan ni dah lagi sekali lagi insya-Allah kita bincang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam.
Allahumma inna na'udzubika min rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah wafi, bismillah ma'afi, bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.